banyak-banyak ambil ya. Baik, ada soalan? Macam? Bagi tahu ustaz-ustaz yang berkawan Wahabi sampai kami mengajar Ustaz. Ustaz yang mengajar berkawan Wahabi. Ustaz, bagi tahu nama orang Ustaz yang Ustaz. Baik. Kalau nak tahu, saya bagi tahu. Jangan pergi belajar dengan Ustaz Abdullah Yasir. Ustaz Husaini, Abdullah Yasir, Husaini, Fathul Bari. Ini pemuka-pemuka faham Wahabi. Apa dia? Dr. Fatimah minta maaf. Beliau doktor gigi, bukannya doktor pemikiran Islam, ilmu-ilmu Islam. Dia doktor gigi. Orang kita ni dapat pandai cakap Arab sikit, pandai-pandai gelek sikit, pandai-pandai cakap sikit, dan ikut. Bel-bel lagi yang muncul sebagai selebriti. Minta maaf. Kerana ilmu tak kumpul. Lepas tu mulalah ambil sana, ambil pandangan tu, ambil pandangan campur, jadi rojak semua. Rojak tak apalah kita makan. Ni kalau rojak pemikiran, campur Syiah, campur Wahabi, campur liberal, campur akal dia, pening kepala kita. Minta maaf. Amat pedih sikit bila kita sebut. Bukan nak cari gaduh, tapi biar kita belajar, diyakini ilmu itu cara bersiplin, cara bersilsilah, bersanad sampai keberkatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kalau kita bersolat, mayat tak khusyuk, adakah Allah terima? Ya, terima. Tapi pahala tak penuh. Tak sampai grade A lah. Sampai grade A, B plus penuh kira. Ya. Boleh tutup mata. Boleh tutup mata. Yang sebelum ni kita dah bincang, diharuskan kita tutup mata untuk mencapai khusyuk dalam salat. Kita tutup mata dan kita cuba bayangkan kalimah-kalimah Al-Quran. Itu lagi baik, lagi sempurna insya-Allah. Okey. Soalan utama, apakah maksud tidak dituntut belajar dengan guru yang tidak beramal dengan ilmunya? Tak perlu belajar dengan ilmu dengan guru yang tak beramal dengan ilmunya. Sebab ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tak bermanfaat. Jadi kalau guru belajar tak beramal, macam mana dia nak menyuruh orang lain belajar dan beramal? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Firman Allah, mu suruh orang buat benda baik, tapi mu lupa diri kamu sendiri tak buat benda baik kok. Mu suruh orang, suruh orang buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, kamu tak buat apa-apa. Dia suruh orang tutup aurat, dia orang sendiri ustaz pakai seluar pendek. Dia suruh orang makan benda halal, dia sendiri makan kedai Cina. Dia suruh orang kahwin tu ada wali, ada saksi, wali yang adil. Dia menikah dua, bersebelah siang kan? Tak betul ustaz itu. Tak betul. Itulah. Lepas tu guru, ada ustaz
dia berilmu tapi tidak amal, dia laknat oleh Allah. Ha? Macam mana? Ha? Kakak salat zuhur berjemaah, dia semayang sendirian. Tak betul. Itu contoh tak betul. Minta maaf, tanya Ustaz Zamian cakap direct. Ibu nak beritahu dia, saya kata dia tak betul, beritahu lah. Saya takut apa? Orang tak betul, saya kata tak betul. Orang betul, terpuji, betul. Dia suruh kita salat jemaah, dia sendiri semayang seorangan depan mata kita pula. Nak ikut apa? Minta maaf. Atau Imam Abu Hanifah berkata, al-ilmu bila amalin la yakun. Orang yang beramal tanpa ilmu, sia-sia amalannya. Wal amalu bila ilmin junun. Orang yang beramal tanpa ilmu tu orang gila. Dia buat amal ibadat, ilmu tak ada, gila. Tak betul. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'. Ilmu ni pemimpin kepada amal ibadat. Amal ibadat yang dibuat hanya pengikut kepada ilmu. Jadi bagaimana kita mengajar orang ada ilmu tapi kita tak beramal? Allah. Ada mengaji benda-benda gitu ya, mengaji pun tak berkaya, tak memberi kekuatan pada kita untuk berubah daripada baik kepada yang terbaik. Yang kedua, maksud ilmu dan hati berlainan. Ilmu sepatutnya masuk dalam hati. Ilmu yang kita amal tu ilmu hak bermanfaat. Kalau ilmu yang kita tak amal tu ilmu tak bermanfaat. Itu ilmu tak jatuh ke hati, tak jatuh ke perut tu kita kata. Ngaji banyak, pergi kelas tu, pergi kelas ni, pergi ustaz tu, pergi ustaz ni, beli buku tu, beli buku ni. Tapi hanya sekadar di bibir, sekadar di mulut, sekadar di kulit ya. Perbuatan kita tidak ada perubahan. Itu contoh ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat jatuh ke hati, beri kekuatan pada kita, beri perubahan pada kita. Ilmu yang tak bermanfaat setakat kulit lah. Dia bangga lah pergi kelas tu, pergi kelas ni, pergi buku tu, pergi ni, ustaz tu, ustaz ni, tapi apa pun tak ada. Yang ketiga, ada guru berkata dia tidak bagi ilmu habis pada anak murid. Oh, saya tak mengajar tuan-tuan ni sampai habis, ada lagi ilmu saya simpan. Mana boleh gitu? Apa nak simpan-simpan ilmu Allah? Orang yang sembunyikan ilmu Allah tu dilaknat oleh Allah. Kita nak simpan ilmu buat apa? Bukan hak kita pun, ilmu hak Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tak bagilah, ajarlah kadar kemampuan kita. Ada pula mengajar, saya ajar ni separuh je, separuh lagi tu nak pergi rumah buat bulu kuning. Oh, letih tu 10 malam ke atas. Itu mengaruh tu. Ajaran tak betul tu. Baik, soalan yang keempat. Ustaz tunjukkan cara solat wanita jadi imam. Solat wanita jadi imam sama dengan solat lelaki. Yang pertama, maknanya dari sudut rukunnya, dari sudut syarat sahnya, dari sudut sunat-sunatnya ada beza sedikit. Kalau wanita jadi imam dikhawatiri tidak ada lelaki yang ajnabi, maka dia boleh menguatkan sedikit suara pada bacaan yang jahar, seperti salat subuh, maghrib dan isyak. Dan suara yang dikeraskan itu tak menjadi fitnah. Sebab hak ada tu abang dia, adik dia, rumah dia je, kalau dengar suara dia tak jadi fitnah. Okey.
Dan dia jadi imam pun mengimamkan anak-anak saudara dia wanita, sepupu dia, mak saudara dia, tak ada masalah. Okey. Dan imam wanita kalau boleh dia solat di tempat yang agak tertutup, bilik belah atas ke, supaya kalau ada orang ajnabi datang tu dia tidak menjadi fitnah. Okey. Yang kedua, hak amal sunat tu kita katakan bezanya takbir wanita dengan lelaki. Wanita takbir dekat dada. Kemudiannya wanita dia membuka jarak kakinya tu rapat sikit. Lelaki buka sikit dekat. Wanita rapat sikit. Bukan seperti kita kata rapatkan kaki itu besarkan. Okey, rapat sikit. Kemudiannya wanita dia takbir Allahu Akbar. Bila takbir Allahu Akbar sampai dada. Allahu Akbar tak pilih tangannya. Okey. Sama juga dengan lelaki. Dan kalau lelaki buka ini, wanita dapat ini, dapat sini. Okey, begitu juga kalau sujud, wanita lelaki buka ini, wanita merapatkan, memasukkan bahagian tangan dia itu masuk ke dalam sikit. Kalau lelaki bila sujud, lelaki buka kepala dia ni. Kalau wanita masuk dari dalam ni, okey, tangan tu dari bagi ke dalam. Okey, terusan yang buka, okey, masuk dalam ni. Lepas ni masuk dalam. Kalau lelaki buka sikit, itu dia. Amalan sunnah untuk wanita berbanding lelaki. Okey. Kalau imam wanita salah baca, silap baca. Okey. Okey, muslimat tepuk tangan. Tepuk tangan gini. Tepuk tangan. Okey. Bukan tepuk tangan. Tepuk tangan sekali. Cukup. Ada biar beri imam wanita berkenaan tempoh bertenang. Ada baca salah juga, tepuk tangan 2 kali. Beri tempoh bertenang. Tepuk tangan 3 kali. Beri tempoh bertenang. Kalau tak juga, macam tepuk dah. Kalau tak nak guna tertib ni pun tak apa. Maknanya kita beri tempoh bertenang dulu sekali. Lepas tu dia baca Sabbihisma rabbikal a'la. Tepuk sekali biar dia fikir. Kalau tak jalan juga, kita sama. Allazi khalaqa fasawwa. Itu contoh. Okey. Subhanallah bagi yang lelaki. Kalau wanita tepuk tangan. Kalau tepuk tak dengar, boleh sebut, tak ada apa. Subhanallah. Tapi dengan niat zikir. Tak dengar. Tak dengar duduk jauh-jauh. Pada dekat belakang wanita tu dengar. Kalau dah tahu jangan pergi. Saya boleh. Memang Wahabi lepas semayang cabut lagi. Tak perlu doa-doa lah. Tak doa tak apa. Masalahnya kita berdoa, dia kata kita sesat. Kita wirid ramai-ramai, dia kata kita sesat. Angkat tangan, kata kita sesat. Itu masalahnya. Jadi kalau kita dah pergi ke Ustaz Al-Sunnah, kita pergi ke Wahabi, kita pergi, lama-lama jadi bengong. Akhir sekali kita kata, buat berat kepala aku je, malah aku dah agama, tinggal agama dulu. Balik semula pada jahiliah. Bila kita belajar agama ni, tak ikut sistem, jadi pening kepala. Allah Rabbi. Ustaz, puasa tak terbagi nama senarai ahli agama yang agama Wahabi sama senarai kitab-kitab Wahabi untuk masjid-masjid. Ada. Senarai nama tu ada dengan saya. Saya boleh bagi satu Malaysia. Wahabi, Syiah boleh bagi satu Malaysia. Senarai nama. Sebab tu dalam buku ni saya sebut, saya boleh letak senarai nama Wahabi-Wahabi Melayu di Malaysia. Kalau perlu, saya boleh letak. Tapi kalau kita letak, orang sama, orang serak, orang mati macam-macam. Kita mudah je. Kalau kamu tak nak dikatakan Wahabi, jangan bawa sama yang pelik-pelik. Berhenti. Okey.
Okey, ini tolong huraikan tentang hadis yang disebut dalam filem Tahajud Cinta. Saya pun tak pernah tengok Tahajud Cinta. Minta maaf, tak boleh hurai sebab tak tengok filem Tahajud Cinta. Cinta-cinta ni kata geli ya. Apa dah tua-tua. Nanti kita tengok, kita akan huraikan balik. Ustaz, dalam drama tu dia menunjukkan ahli agama itu berpoligami, tapi dia fight dengan ayat Quran. Banyak dia ambil ayat-ayat surah An-Nisa untuk membolehkan poligami 1, 2, 3, 4 tu. Ya. Jadi lawan ayat Quran untuk membolehkan perbuatan dia. Ya, memang poligami ini memang diakui Islam. Ada ayat Quran, ada hadis-hadis, ada. Kita muslimat tak boleh nak tentang. Kita akui dalilnya, persyariatannya, kebolehannya berpoligami. Tapi masalahnya, lelaki bila kita beri poligami tak berlaku adil. Kita bukan nak tengok pada basic poligami, kita tengok pada pelaksanaan poligami. Itu boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Abang boleh nak kahwin 2, kahwin 3 boleh. Tapi abang kena berlaku adil. Tak berlaku adil, satu kaki dan syurga, kaki dan neraka. Tak gitu je. Bukan saya tak bagi. Okey. Nak kahwin. Sila. Nak cari muda ke, yang besar, yang tinggi ke, yang lebar ke, yang mancung ke, sila. Tak ada masalah. Saya tak sakit hati, sila. Tapi ingat, tak boleh kami kita berlaku adil. Tak berlaku adil, satu kaki syurga, satu kaki neraka. Itu je. Tapi saat dalam drama itu tunjukkan pelaku tu buat tak betul ikut Islam, tapi dia gunakan ayat Quran. Itu masih dia. Memang itu satu gambaran masyarakat. Memang ada begitu, tapi bukan kesemuanya. Memang ada penyakit-penyakit begitu. Dia nak poligami, dia guna Quran, dia guna hadis, nak pujuk bini dia. Bila ada poligami, pelaksanaan tak betul. Boleh. Bila juga ada orang poligami. Tak nak bagi tahu isteri tua. Habis isteri muda ni apa? Isteri muda ni apa? Tempat buang nafsu je. Kenapa kita nak takut? Lagi satu isteri tua, dah suami dah poligami. Minta suami berlaku adil. Apa dah ngamuk-ngamuk jadi dinosaur, Batman, Ultraman. Kalau kita mengamuk, suami nikah lain, kita mengamuk suami nikah, dosa, haram. Pasal apa? Kita hanya cuma, abang nak kahwin. Abang tak beritahu saya. Tak apa, silakan. Tapi, abang wajib berlaku adil. Setiap hari, setiap saat, setiap detik abang tak berlaku adil, abang tanggung dosanya. Itu je, itu kita. Lagi, dah kahwin dah, kita mengamuk juga. Keluar benda tak baik, buat kita je. Lagi satu, seolah kita nak menentang. Sebab tu, jangan mengamuk, jangan apa. Relax saja. Minta suami berlaku adil. Itu saja. Kalau suami kita mampu berlaku adil yang baik, jangan kacau. Hak muda yang kacau hak tua, hak tua yang kacau hak muda. Kalau suami boleh berlaku adil yang baik. Masalahnya ni, suami minta dengan isteri nak poligami, isteri tak bagi. Lalu suami kahwin 2, kahwin 3. Isteri 2 tak tahu. Nanti bila berlaku kematian, harta pusaka lagi pening pada. Lepas tu kadang-kadang filem ni dia buat cerita nak memburukkan ustaz. Banyak filem liberal nak memburukkan ustaz, nak memburukkan Islam. Jadi setakat itulah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Allah ampun dosa kita, Allah rahmati kita, insya-Allah subhanahu wa taala. Kat mana tamu selawat kita ni? Tak bawa? Tak bawa, tak payah. Mana kita bawa? Sentiasa bawa. Allah. Okey. Nanti kita sambung lah. Nanti kita sambung akan datang, insya-Allah. Hari Isnin ni saya tidak dapat ada kelas untuk kuliah maghrib di sini kerana esok nak pergi Sabah. Ada program seminar pemantapan Ahlussunnah wal Jamaah di Sabah. Saya seminggu di sana, 10 bulan baru balik. Jadi kelas untuk hari Isnin kuliah maghrib di sini tidak dapat hadir. Pun begitu, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, Allah ampun dosa kita, rahmati kita.
dan Allah sentiasa tunjukkan kita jalan kebenarannya, insya-Allah subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua, pada ibu-ibu, pada datin-datin, pada Puan Sri kerana beri komitmen pada kelas kita ini. Mudah-mudahan kita dirahmati. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa talamidina liman yahsuki 'alaina wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa dari bapak kami, tuan-tuan guru kami, murid-murid kami, dan seluruh umat Islam yang masih lagi hidup bersama kami dan telah pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dosa dan dosa kami kesemuanya. Wastur ayyubana tutuplah segala cakap-cakap dan keaiban kami. Malah bina ada guna yang jadikan musuh kami gembira dan kelemahan kami. Lalu bina amrika guna yang jadikan musuh kami gembira dan kelemahan kami. Allah la taj'al musibatan fi dinina, yang menjadikan musibah malapetaka dalam agama kami sebagai pegangan kami. Allah maafkan akibatana fi umuri kulliha. Kulilah dia adalah setiap peristiwa yang kami perbuat. Ajarna min khizyi dunya min adzabil akhirah. Selamatlah kami dari kehinaan hidup di dunia ini, dan selamatlah kami dari kehinaan hidup ke akhirat nanti. Allahumma ati nufusana taqwa, tunaikanlah hati kami dengan nilai ketakwaannya. Mazakirha, sucikanlah hati-hati kami. Wa anta khairul zakkaha, jikalau sebaik-baik pintu hati bagi manusia. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayah. Sinarilah hati kami ini dengan sinaran hidayah darimu. Kama nawwarta al-ardha bi nuril syamsi, bagaimana juga telah menyinari bumi ini dengan sinaran matahari. Allahumma inna kaliyatul ulama, hiduplah kami dengan bimbingan para alim ulama. Amin nabi mauti syahadat, matilah kami sebagai pejuang agama. Bersyukur yaumul qiyamah fi dzulatil anbiya, kembalilah kami pada masa nanti bersama kelompok para wali dan para nabi ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, matilah kami dengan keadaan kami mati mulia. Al-tahtim alaina bi su'il khatimah, jadi kau matikan kami dengan kematian ini. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.